Okay, so sekarang kita tengok contoh soalan untuk data terkumpul yang ada dalam lecture note awak. Okay, so untuk soalan ni cakap berikut adalah umur 8 orang pekerja di sebuah syarikat. So ni adalah dia punya data. So umur pekerja tu adalah 53, 32, 61, 27, 39, 44, 49, 53. So sekarang ni yang kita kena cari adalah mode dia. So nak cari mode macam mana? Mode adalah nilai data yang paling terbesar sekali. So awak cari yang mana paling besar sekali. Nak senang, awak susun dia daripada kecil sampai besar. So awak susun dulu. So awak susun 27, 32, lepas tu 39, 44, 49, 53, 61. So ada 8. Okey, betul. 8 data awak. So sekarang nak cari mode dia. Mode dia apa kat sini? Okey, mode dia adalah nilai yang paling, tadi saya tersiap cakap nilai yang paling besar sekali kan? Bukan. Data yang paling banyak kali kita ulang. Maksudnya paling kerap diulang. Paling kerap diulang adalah 53 kat sini. Sebab dia ada 2 kali 53 ni. So, mode kita adalah sama dengan 53. Okey, seterusnya kita nak cari min. Okey, min senang je. Min adalah, cara nak kira min, awak tambah semua data awak ni, 53 tambah 32 tambah 61 tambah 27 tambah 39 tambah 44 tambah 49 tambah 53. Tambah lepas tu awak bahagi dengan jumlah dia. Jumlah dia adalah sama dengan jumlah data tu. Jumlah data awak ada 8. So kita dah beritahu kat sini 8. So awak masukkan 8. Lepas tu awak kira. Awak kira dengan kalkulator. So bila awak kira dengan kalkulator, awak akan dapat 358 bahagi, awak akan dapat 358 dan awak akan bahagi dengan 8. Lepas awak bahagi dengan 8, kira kalkulator balik, tengok dapat berapa. So kat sini kita akan dapat 44.75. So tengok pada median pula. So untuk median, macam mana cara nak kira? Mula-mula kalau awak tak reti, awak check balik awak punya nota. So macam mana nak kira dulu untuk data tak terkumpul? So untuk median data tak terkumpul, cara yang pertama, susun data secara menaik. Lepas tu awak tengok, kalau ganjil awak kena guna formula yang ni. Kalau genap awak kena guna formula yang ni. So mula kita tengok dia adalah formula yang genap. So kalau formula yang genap, macam mana nak buat? Cara nak buat dia adalah awak kena susun dulu. So awak dah susun dah kat sini. So awak susun, lepas tu awak cari data ke n per 2. So awak dapat kat sini data. Awak kena cari data n per 2 dan data n per 2 tambah 1. So n awak kan sama dengan 8. So n awak sama dengan 8. So awak ambil 8 bahagi dengan 2. Dapat 4. So sekarang ni data yang awak nak yang pertama adalah data yang keempat. So data yang keempat. Data yang seterusnya awak nak tu adalah 8 bahagi 2 tambah dengan 1. So data yang kelima. So data yang awak perlukan kat sini adalah data keempat dan data kelima. So data yang keempat berapa nilai dia? So awak kira 1, 2, 3, 4. So yang keempat lah 44. So letaklah 44. Lepas tu data yang kelima 1, 2, 3, 4, 5. Data yang kelima adalah 49. So dah dapat 44 dengan 49 ni. Lepas tu awak cari titik tengah bagi 44 dengan 49. So titik tengah dia 44 tambah dengan 49 bagi 2, awak akan dapat 46.5. So 46.5 ni adalah awak punya median. Okey. Kalaulah awak punya data ni adalah bilangan dia adalah ganjil. So sekarang ni kalau saya ubah awak punya data soalan 1A ni sebagai data bilangan ganjil. So saya buang satu data kat sini. So macam mana? Macam mana kita nak buat? Okey, mula nak cari mode dia. Awak tengok mode dia. Kejap. Sorry. Contohlah saya buang satu data iaitu 61. Saya buang.
Okey, saya buang 61. So, kita ada 7 data sekarang kan. So, nak cari mode dia, kita kena susun. Ataupun awak cari yang mana paling banyak berulang. So, awak tengok yang paling banyak berulang adalah 53. So, still lagi mode awak sama dengan 53. Lepas tu nak cari min macam mana? Min dia adalah awak tambah 53 tambah 32 tambah 27 tambah 39 tambah 44 tambah 53. So, awak tambah dulu semua tu. Contoh ni tak payah tengok yang ni Ni kalau lah soalan awak berubah jadi macam ni. So, cara nak kira min dia adalah 53 tambah 32 tambah 27 tambah 39 tambah 44 tambah 49 tambah 53. So, awak bahagi dengan 7 bilangan awak punya data tadi tu. So, awak tekan calculator. 53 tambah 32 tambah 27 tambah 39 44 49 53. Okey. So, dapat 297. Lepas tu bahagi dengan 7, awak akan dapat 42.43. So, ni adalah jawapan min awak. So, kat sini min awak. Sekarang ni macam mana nak cari median? So, cara yang pertama untuk cari median adalah susun. So, susun dia dulu. Susun 27, 32, 39, 44, 49, 53, 53. Satu lagi. Oh, sorry. Jangan saya susun balik. 27, 32, 39, 44, 49, 53, 53. Okey. 61 tak ada sebab saya dah buang. So, cara yang seterusnya, step yang seterusnya adalah kita tengok balik. Nak cari median adalah kalau n ganjil, n kita ada 7, cari data yang ke n tambah 1 bahagi 2. So, n tambah 1 bahagi 2, n kita adalah sama dengan 7, tambah dengan 1 bahagi 2, akan dapat 4. So, data yang keempat awak kat mana? 1, 2, 3, 4. So, data keempat awak yang ni, iaitu 44. So, median awak adalah 44. So, macam tu. Okey. Teruskan untuk kira julat, variance dan sisihan piawai. So, macam mana nak kira julat dia? Okey, ni untuk soalan yang 8 orang. Data yang 8 orang. Kalau data yang 7 orang tadi pun cara yang sama je. Cuma yang tadi saya tunjuk macam mana nak kira untuk data ganjil. Okey. So, untuk ni, data untuk kira julat, mula kena cari cerapan terbesar dan cerapan terkecil. So, cerapan terbesar dia apa kat dalam ni? Awak tengok yang mana yang paling besar sekali. So, saya ada buat silap kat sini. Okey, kalau tengok saya buat silap, yang paling besar sekali adalah awak dah susun tadi kan. Kalau nak senang awak susun, lagipun kita dah susun untuk median kan. So, awak boleh tengok yang tu je lah balik. Okey, awak susun je. Satu. Okey, so nilai yang paling kecil adalah 27, nilai yang paling besar adalah 61. So 61 tolak 27. Sepatutnya lah, ni saya silap buat ni. Nanti saya ubah dalam lecture note awak. 61, cara nak kira julat adalah 61 tolak dengan 27, awak akan dapat kira calculator 34. So 34 adalah julat awak. Okey. So, settle untuk julat. Sekarang kita pergi kepada variance. So, apa yang perlukan untuk variance? Awak perlukan data awak ni. Data awak satu-satu ni. Dan awak perlukan min awak. Awak kena ada min. So, lepas tu, baru kita boleh kira. Sekarang ni min yang ada, yang awak punya ni, kita dah cari min tadi kan. So, min awak adalah 44.75 kan. So, awak simpan dulu min 44.75. Lepas tu awak teruskan cara kira dia. So, macam mana nak kira? Mula cara kira dia, awak kena kira yang atas ni dulu.
Dia nak awak kena buat macam ni. Setiap data yang ada ni tolak dengan min, kuasa dengan 2. Tambah pula setiap data tolak dengan min, kuasa dengan 2, macam tu. So, 53 ni awak kena tolak dengan 44.75. Lepas tu kuasa 2. Lepas tu tambah dengan 32 tolak dengan 44.75 itu min dia. Yang ni tolak dengan min, kuasa 2. Lepas tu tambah balik 61 tolak dengan min, kuasa 2. Lepas tu tambah 27 tolak dengan min, kuasa 2. Lepas tu 39 tolak dengan min, kuasa 2. So 44 tolak dengan min, kuasa 2 kat sini. Lepas tu 49 tolak dengan min, kuasa 2. 53 tolak min, kuasa 2. So yang ni semua ni awak boleh kira guna kalkulator. Awak nak kira one by one pun boleh. Maksud saya one by one adalah awak boleh tolak dulu. 53 tolak 44.75 berapa? Okey, awak akan dapat 8.25 kan? Lepas tu 8.25 ni awak kena kuasa 2. Lepas tu awak tambah lagi 32. Awak kira yang dalam kurungan yang seterusnya 44.75. Awak akan dapat negatif 12.75. So kira yang ni pula 61 tolak 44.75 akan dapat 16.25. So awak kena kira sampai habis. Yang ni kena kuasa 2. So awak kira-kira tu awak kuasa 2 dia. Kuasa 2 ni adalah contoh kalau 825 kuasa 2, maksudnya 825 darab dengan 8.25. So akan dapat berapa nilai? Itu adalah kuasa 2 cara nak kira kuasa 2. Okey, lepas tu dah kira semua, awak akan dapat, awak tambah semua, awak akan dapat 929.5. Lepas tu nak kira variance dia, tak selesai lagi. Awak kena bahagikan dengan 8. Bahagikan dengan n, sebab formula dia kan kita ada bahagi dengan n. So, awak bahagikan dengan n, awak akan dapat 116.19. Okey, so kebiasaannya awak akan guna n lah. Awak tak guna n tolak 1. Kalau guna n tolak 1, saya akan bagi tahu balik macam mana. Okey, lepas tu kita pergi kepada sisi ampere awal. So sisi ampere awal senang je. Awak dah ada awak punya nilai variance awak. Awak just buat punca kuasa. So punca kuasa bagi nilai awak tadi tu, awak akan dapat sama dengan 10.78. Okey, tu setakat saja untuk data tak terkumpul. Kita akan yang data tu saja untuk data tak terkumpul kalau tak ada table. Maksudnya bukan dalam table. So sekarang kita akan tengok yang ada dalam jadual kekerapan. Yang tadi tak ada jadual kekerapan, yang ada jadual kekerapan, cara dia lain sikit. Mood, untuk kira mood dia. Okay, so ni ada satu taburan markah peperiksaan bagi 20 orang pelajar. So markah 65, 3 orang dapat. 70, markah 70, 5 orang dapat. Markah 85, 7 orang dapat. Markah 95, 5 orang dapat. So macam mana nak kira kekerapan dia? Cara nak kira adalah cara nak kira macam mana nak dapatkan dia punya mood. So mood ni kita kena tengok yang paling kerap berulang dalam data tu. So tengoklah kekerapan yang paling tinggi sekali adalah 7. So 7 ni dia punya kekerapan untuk markah berapa? Markah 85 kan? So mood dia adalah 85. Okey, lepas tu kita teruskan dengan min. So cara nak kira min untuk yang ada jadual kekerapan ni, awak kena buat macam ni. 65 kena darab dengan 3, 70 darab dengan 5, 85 darab dengan 7, 95 darab dengan 5. Okay, so kira kat sini dapat berapa. Lepas tu dapat hasil dia tu, awak akan bahagikan dengan 20. 20 ni apa? 20 ni adalah jumlah data awak tadi. Sebab dia cakap kan 20 orang pelajar. So dia tu 20 kat sini adalah n, iaitu kita punya jumlah data. So awak kira guna kalkulator. Lepas tu akan dapat 80.75. Okay, so kita teruskan cara nak cari median. So nak cari median senang je. Awak tengok dia kan genap. So bila genap, awak kena cari data yang ke n bahagi 2. So n bahagi 2 adalah data yang ke-10. So n bahagi 2 maksudnya 20 bahagi 2 lah kan. 20 bahagi 2 akan dapat 10.
Kalau N bahagi 2 tambah 1, maksudnya 11 lah. So, nak cari median dia, awak kena cari data yang 10 yang 11 ni, awak kena cari dia punya mean dahulu. Bukan mean, awak kena cari titik tengah dia. So, 10 tambah dengan 11 dapat bahagi dengan 2 akan dapat 10.5. So, awak dapat 10.5. Awak tengok data yang ke 10.5 kat mana. Kiranya, awak carilah dalam ni kat mana data yang 10.5. So, awak tengok dekat kekerapan longgokan dia. Untuk markah 65, dia sampai data yang ketiga je. Untuk markah ke 70, dia start markah daripada data yang keempat sampai 8. Untuk yang ke markah yang 85 ni, dia punya data start daripada data yang ke-9 hingga 15. So, dia termasuk dalam data yang ke-10 dengan data yang ke-11 kan. So, maksudnya 85 markah 85 tu adalah kita punya median. Okay, so teruskan untuk kira julat. Lepas tu nak kira untuk kira julat, variance dengan sisi hampir awal. So, macam mana nak kira julat dia? So, cara nak kira julat senang je. Tengok, sebab ni kan jadual kekerapan untuk taburan data tak terkumpul. So, dia tak ada selang kelas. So, kita tak perlu cari sempadan bawah, sempadan atas bagi kelas selang kelas terkecil dengan selang kelas terbesar pun. Kita just ambil je yang mana yang paling besar, mana yang paling kecil. So, tengok markah yang paling besar tolak dengan markah yang paling kecil. So, akan dapat 95 tolak 65 sama dengan 30 kat sini. Okay, so sekarang kita teruskan dengan cara untuk kira kita punya variance. Okay, mula-mula nak kira variance, awak kena ada X tolak dengan mu. Mu ni apa? Adalah mean. So, sekarang ni kita kena cari mean kita. Kita dah ada sebelum ni mean kita kan. So, mean kita adalah 80.75. 80.75. So, awak simpan mean tu sama dengan 80.75. Lepas tu, awak nak kira dulu. Saya cadangkan untuk awak buat dalam bentuk jadual bila nak kira variance dan sisi hampir awal ni. Sebab senang bila kita guna jadual. Kalau kita buat satu-satu, dah lah ambil waktu. Lepas tu macam boleh jadi pening ataupun silap langkah. So, saya prefer untuk awak guna jadual. Okay, so 65. Cara yang pertama adalah X tolak mean. So, X awak adalah ni, 65, 70, 85 sampai 5 ni. Lepas tu awak kena tolak dengan 80.75. So, awak tolak dengan 80.75, awak dapat nilai ni. 70 tolak dengan 80.75 dapat nilai ni. 85 tolak dengan 80.75 dapat 4.25. 95 tolak dengan 80.75 dapat 14.25. So, awak settle kat sini. Langkah yang seterusnya adalah awak kena kuasa 2 kan nilai yang awak dapat tu. Yang nilai ni awak kena kuasa 2 kan dia. Okay, awak kuasa 2 kan, awak akan dapat nilai yang dia ada kat sini ni. So, awak dapat nilai ni, kita akan teruskan dengan darab dengan frekuensi dia. So, F ni adalah frekuensi. Kat mana frekuensi dia? Frekuensi dia adalah kekerapan. So, tengoklah. Yang untuk nilai ni, awak kena darabkan dengan yang satu baris dengan dia. Berapa kekerapan markah dia tu. Untuk yang lain seterusnya ni, awak kena tengok berapa. So, jadi sekarang ni 248.06 ni akan darab dengan 3. 115.56 darab dengan 5. 18.06 darab dengan 7. 203 darab 0.06 darab dengan 5. Lepas tu awak akan dapat nilai kat tepi ni. Okay, lepas dapat nilai kat tepi ni, awak just tambah je. Yang ni tambah dengan yang ni. Tambah dengan yang bawah. Tambah dengan bawah. So, awak akan dapat dekat bawah ni. So, awak dapat total ni. Awak dah settle dekat atas. So, total awak tadi tu, awak just bahagikan dengan 20. Bahagi dengan N. So, awak bahagi dengan N. Awak dapatlah jawapan dia berapa. Kira kalkulator, awak akan dapat 123.185. So, dapatlah variance awak kat sini. So, sekarang ni settle variance, kita pergi kepada sisi hampir awal. So, sisi hampir awal macam mana nak kira? Sisi hampir awal just guna punca kuasa 2 sahaja. So, punca kuasa awak just ambil nilai variance tadi, punca kuasakan dia. Lepas tu awak akan dapat 11.1. Apa ni saya silap type kot. Saya cek balik 1.1.
11.1 ataupun 11.099. Okey. So ni jawapan untuk sesi hampir awal. Okey, setakat tu saja untuk data tak terkumpul. Saya akan pergi kepada contoh bagi data terkumpul pula.